Assalamualaikum dan hai. Bersama saya Cikgu Azwa dalam Geografi Tingkatan 1 Bab 5 iaitu Kesan Pergerakan Kerak Bumi. Baiklah pelajar, hari ini kita akan sambung SP 2.1.4 iaitu membincangkan kesan pergerakan kerak bumi. Baiklah pelajar, masihkah anda ingat apakah itu benua yang terbesar di dunia? Okey, hari ini kita akan sambung tentang kesan pergerakan kerak bumi. Jadi, untuk pengetahuan pelajar, permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Plat tersebut terbahagi kepada dua, iaitu plat daratan dan plat lautan. Lapisan plat bumi berada di atas lapisan mantel, yang mana pengaruh arus perolakan di lapisan mantel menyebabkan plat bumi bergerak. Pergerakan kerak bumi atau plat menyebabkan proses pertembungan dan pencapahan. Proses ini seterusnya menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi. Okey. Jadi pelajar, antara kesan-kesan pergerakan kerak bumi adalah hanyutan benua. Tadi seperti yang saya cerita kepada anda, yang mana permukaan bumi ni terdiri daripada dua plat. Yang mana plat daratan dan juga plat lautan. Jika awak tengok di bahagian ini yang berwarna coklat ini, iaitu kawasan daratan. Ia di kawasan yang ada tanah tu, ini dinamakan sebagai plat daratan. Manakala kawasan yang berwarna biru iaitu lautan, kita panggil sebagai plat lautan. Ini adalah plat lautan. Bumi ni ada dua, iaitu plat lautan dan juga plat daratan. Baiklah pelajar, jika kita tengok kesan yang pertama sekali ialah hanyutan benua. Apa yang dimaksudkan dengan hanyutan benua? Hanyutan benua ialah proses pencapahan atau pemisahan plat menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Walaupun proses pemisahan plat terjadi dengan sangat perlahan, yang mana ahli sains membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Tengok 200 juta tahun dahulu, yang mana kedudukan plat daratan ni begini rupa dia, rapat-rapat. Tidak terbentuk benua. Biasa kita panggil, kalau sejarah nama dia Pengua. Nanti kemudian saya akan tunjuk awak apa dia Pengua. Kemudian dia setelah berlaku pencapahan, kemudian menyebabkan dia telah terpisah. Nampak tak? Daripada kedudukan yang rapat-rapat pada 200 juta tahun dahulu, dia sudah bergerak menjadi ini. Dia sudah ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Kedudukan dia sudah berubah. Dan awak tengok pula sekarang, kedudukan benua sudah semakin berubah. Telah menjadi 7 benua. Sudah menjadi 7 benua seperti yang ada sekarang. Pelajar, baiklah, saya akan tunjuk anda satu video. Satu video supaya anda lebih faham dan jelas tentang hanyutan benua. Continental drift. Dalam teorinya, Wegener menyatakan bahwa sekitar 225 juta tahun yang lalu, bumi ini hanya memiliki satu benua yang disebut dengan Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, era Triasik, maka Pangea pecah menjadi dua. Bagian utara yang disebut dengan
Laurasia, bagian selatan yang disebut dengan Gondwana, terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, dan lain sebagainya. Pada 150 juta tahun yang lalu, era Jurassik, maka terjadi perubahan di utara. Amerika Utara semakin menjauh dari Eurasia, dan di bagian selatan, India bergerak ke arah timur laut. Hasilnya kemudian pergerakan tersebut, maka Amerika Utara dan Amerika Selatan kemudian menyatu menjadi benua Amerika. Kemudian India bergerak terus hingga menabrak kawasan Asia dan menyebabkan terjadinya pegunungan Himalaya. Sementara Australia terpisah dari Antartika. Kesan yang kedua ialah gunung lipat. Okey, ini adalah contoh gunung lipat. Yang mana pergerakan dan pertemuan plat bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Okey, pergerakan dan pertemuan ini berlaku apabila terdapatnya daya mampatan pada kerak bumi, yang mana tolakan serta himpitan dua plat dari arah bertentangan menyebabkan kerak bumi termampat, seterusnya membentuk banjaran gunung lipat. Kalau awak tengok, okey, asal dia adalah seperti inilah, gambar rajah inilah. Asal dia seperti ini. Tapi disebabkan berlakunya mampatan, okey, pertemuan plat. Mampat tu dia tertolak. Okey, tertolak. Okey, rapat sehingga menyebabkan berlakunya kesan daya mampatan. Jadilah dia terlipat macam inilah. Okey, kemudian wujudlah ni yang tinggi-tinggi ni, terbentuklah banjaran. Seperti yang awak belajar lah, ada banjaran Crocker lah, banjaran Himalaya, itu dia. Okey, terbentuk daripada kesan pertembungan plat. Okey, kemudian kita tengok pula seterusnya. Tadi kita belajar tentang gunung lipat. Sekarang ni adalah gunung bongkar. Okey, apa yang dimasukkan dengan gunung bongkar? Yang mana gunung bongkar terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut sebagai gelinciran ataupun sesaran. Okey, yang mana proses gelinciran biasanya berlaku di sempadan plat bumi di daratan atau lautan akibat pengaruh daya tegangan atau mampatan. Berlaku tegangan. Contohlah macam kertas kan, kalau kita tarik lama-lama dia jatuh ke bawah lah, koyak dan jatuh ke bawah. Sama juga dengan tanah ni lah, berlaku daya tegangan. Seorang tarik sana, seorang tarik sini, berlaku tegangan sehingga menyebabkan kedudukan dia berubah, dia terjatuh, tergelincir. Okey, so jadilah proses gunung bongkar. Ni proses gunung bongkar. Ni adalah lurah gelinciran. Asal dia tadi yang ni dekat atas ni. Okay, asal dia di atas ini, tapi berlaku tegangan menyebabkan dia jatuh ke bawah. Okey, kedudukan dia sudah berubah. Boleh? Apa kesan gempa bumi? Kita tengok gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan atau himpitan antara plat, yang mana proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat. Kejadian gempa bumi di dasar laut berpotensi mengakibatkan tsunami. Okey, jom kita tengok video. Okey, jika awak tengok, okey, suasana seperti biasa, tapi tiba-tiba berlaku gempa. Okey, tengok apa kejadian yang berlaku. Awak nampak tak berlaku pergerakan di sini? Sini berlaku pergerakan. Sorry. Okey, tengok berlaku pergerakan. Sangat dahsyat.
Okay, semua orang takut dan cuba berlari cari tempat yang lebih selamat. Okay, kalau berlaku gempa bumi, jangan berada di dalam bangunan. Tolong berada jauh daripada bangunan. Sebab apa? Bimbang nanti bangunan tu runtuh. Okay, awak tengok pula ni contoh. Berlaku gempa di kawasan pejabat ni. Okay, semua orang lari keluar. Okay, awak tengok berapa saat. Nampak tak kejadian dia? Nampak tak orang tu tak sempat lari ni, orang ni kat sini. Orang ni lari-lari kat sini. Awak tengok semua jatuh. Berlaku gegaran. Kalau awak duduk situ, awak mungkin lagi bahaya. Okay, boleh mengorbankan nyawa. Awak tengok ni betapa gerakan tu dahsyat. Ni pula gempa bumi di atas jalan. Okay, awak tengok, saya tengok pun pening. Okay, berlaku gempa di atas jalan, di atas jambatan. Awak tengok bangunan-bangunan tu. Tengok apa yang berlaku. Berlaku banyak kerosakan, harta benda. Awak tengok jalan raya, ramai orang rumah dia musnah dan sebagainya. Okay, untuk gempa bumi yang berlaku di kawasan lautan, dia boleh menyebabkan berlakunya kejadian tsunami. Okay, kita boleh tengok video yang akan saya tunjuk ini. It was centered about 80 miles offshore. Gempa bumi berlaku di kawasan lautan sehingga menyebabkan tsunami. Tengok betapa dahsyatnya air tu, okay, bila berlaku tsunami. In Kesanuma, people retreated to a high-rise rooftop and could only watch in horror as tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and contents. Seawater cascaded over sea walls. Air tu dari laut dia datang bergerak ke kawasan bandar-bandar. Ramai orang yang melari ke kawasan tinggi untuk selamatkan diri. The seawall here was the world's deepest and largest. But not enough for the magnitude. Kuatnya air sehingga boleh menyebabkan bangunan runtuh. Awak tengok bangunan ni nampak? Bangunan runtuh kat sini. Disebabkan air yang terlalu kuat ataupun deras. Runtuh semua. Okey, ini yang kita katakan berlakunya tekanan akibat pertembungan dan himpitan plat. Okey, menghasilkan geseran di kawasan sempadan plat. Kemudian berlaku gelombang menyebabkan berlakunya ombak yang kuat. But only reach a height of a few feet. A passing ship might not even notice. But as the waves enter shallow waters, friction with the ocean floor lowers the waves' speed but raises their height. Baiklah pelajar, kita pergi kepada kesan seterusnya, iaitu gunung berapi. Gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat yang mewujudkan zon benam. Salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Okey, ini adalah bahagian lapisan mantel. Okey, yang mana proses tersebut akan membentuk magma. Okey, magma dan juga lava yang keluar daripada perut bumi. Ini nama dia lava. Okey, nama dia lava. Okey, plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung.
dan rekahan. Okay, yang mana cecair magma akan keluar memenuhi rekahan pada plat bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Okay, dia punya lava ni keluar akibat daripada tekanan daripada lapisan mantel ini. Okay, jadi kita tengok video yang berkaitan dengan gunung berapi memandangkan kita Malaysia tidak ada gunung berapi. Okey, kita tengok kejadian gunung berapi. Ini adalah lava yang keluar daripada perut bumi tadi. Ini yang masih panas. Lava dia yang sedang keluar. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi saat adanya pergerakan magma dari dalam perut bumi yang berusaha keluar ke permukaan bumi. Magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi meletus keluar sebagai lava, di mana lava ini dapat berubah menjadi lahar setelah mengalir dan bercampur dengan material-material di permukaan bumi. Lava yang dihasilkan dari erupsi tersebut seringkali menjadi objek penelitian dan membuat orang tertarik untuk melihatnya. Negara jiran kita iaitu Indonesia seringkali mengalami gempa bumi. Yang mana jika kita tengok, Malaysia dan Singapura merupakan negara jiran dan Malaysia hanya berada berhampiran dengan garisan khatulistiwa, dan manakala Indonesia berada betul-betul pada garisan khatulistiwa. Okay, keadaan ini menyebabkan kedua-dua negara ini mengalami iklim yang panas dan lembap serta curahan hujan lebat sepanjang tahun, dengan kira-kira suhu 27 darjah Celsius. Kedua negara ini juga berada dalam plat tektonik yang sama, iaitu plat Eurasia. Eurasian. Tapi kita tengok, kenapa Indonesia lebih banyak berlaku gempa bumi dan juga letusan gunung berapi berbanding dengan Malaysia. Hal ini kerana Indonesia berada pada lingkaran api Pasifik, yang mana di sini sempadan garisan-garisan plat tektonik paling aktif bertemu dan bergerak sepanjang tahun. Malaysia pula dia terkedalam dan sedikit luar dari lingkaran api Pasifik. Lantas menyebabkan dia terlindung daripada gempa bumi dan juga gunung berapi. Serta berada di luar kawasan angin monsun yang menyebabkan taufan puting beliung. Kita duduk di kawasan yang luar daripada lingkaran api Pasifik. Terdapat lebih kurang 452 gunung berapi yang berada pada lingkaran yang saya sebut tadi, yang mana Indonesia merupakan antara negara yang tersenarai berada dalam lingkaran tersebut.